isi dunia kan tak cukup tuan. Amal saleh perlu difahami dia secara jelas. Ramai yang beranggapan cukup amal salehnya apa, dia kata 4 perkara aku dah buat. Udah cukup sembahyang, aku jaga, puasa penuh, kan, ada harta sikit zakat, kemudian tu tunaikan haji, tu rukun Islam kan. Habis noktah. Adakah itu amal saleh tuan? Maka inilah pengakhiran amal saleh yang kebanyakan daripada kita ni tuan sangka macam tu. Baiklah kita kaji, adakah kita rasa cukup dengan 4 amalan tadi tuan sebagai pelengkap untuk kita ini declare sebagai orang yang beramal saleh? Baik, satu hari Allah bagi kita tuan masa berapa jam? 24 jam. Masa peruntukan tuan ni 24 jam itu. Kita ambil lah tuan. Ni ulama tu Imam Ghazali pandai, dia buat kira-kira. Dia peruntukkan tuan untuk solat. Baik, orang yang solat, dalam solat tadi dia ada zikir, dia duduk berwirid, pada ada doa tuan. Agak-agak apa yang dia buat lah, agak berapa lama tuan? Ambillah 20 minit kan, 20 minit. Itu pun kadang-kadang tengok jam, lama sangat kan. Tuan boleh ambil masa sikit, dari isyak boleh, lepas setengah tu berhenti kan. Baik tuan ni 20 minit satu waktu. Kita tak, kalau 5 waktu tuan ni kita jaga seperti yang sama. 20 minit kali 5 waktu berapa tuan? 100 minit. 100 minit berapa jam? 1 jam 40 minit tuan. 1 jam 40 minit. Itu tuan sehari yang kita buat dari sembahyang. Kan? Baik tuan, katakanlah ditambah lagi tuan ni, kita tambah sikit usaha kita itu dengan solat-solat sunat. Adalah solat qabliyah, adalah solat ba'diyah, adalah tahajud dia tuan, adalah solat sunat macam dia buatkan solat sunat apa, isyraq, solat sunat apa lagi tu, duha kan, zikir-zikir, qiyamul lail. Andailah tuan dalam sejam, tuan andaikan tuan dalam sehari dibuat tu semua, tambah lagi 2 jam tuan, 2 jam. Tadi tuan ni yang 1 jam 40 minit tambah dengan 2 jam yang kita buat, kira dah banyak dah jadi 3 jam 40 minit tuan. Baik, bila kita kira-kira kan tuan, berapa peratus amal saleh kita buat dalam sehari yang Allah bagi 24 jam. Matematik kira 3 jam 40 minit bahagi sehari 24 jam, darab peratus berapa tuan? 15.3%. Betul tak? Betul. Zam betul 15.3%. Imam Ghazali dah kira tu. Pandai Imam Ghazali matematik tu tadi. 3 jam 40 minit. Sehari tuan ni daripada 24 jam. Artinya kita buat amal saleh, kita sangka tadi dah cukup, baru tuan 15.3%. Persoalannya tuan, adakah ini dikatakan amal saleh? Ulama ramai tuan timbulkan persoalan. Adakah cukup 15.3% dalam kehidupan kita seharian itu? Tuan ni amal saleh kita sangka itulah yang boleh jamin kita masuk syurga. Sebab Imam Syafi'i tuan dia mengeluh kan, ilahi lastulil firdaus, tak layak aku masuk syurga-Mu ya Allah, beginilah aku buat kan. Tuan ni, jadi sebenarnya itulah praktikal dia tuan ni, kita tak sama seperti mana kita sangka kan. Sebab tu Allah bagi tuan ni ada hari-hari yang tertentu untuk ditambahkan lagi pahala. Contohnya hari Jumaat, banyakkan selawat. Allah bagi letak dia amalan baca Quran, 1 huruf digandakan 10. Masuk bulan Ramadan digandakan lagi tuan. Amalan sedekah yang kita buat dengan ikhlas tuan, bagi orang makan pahala dia lain, balasannya lain. Bagi tuan nampak sedekah yang berpanjangan, namanya jariyah, bentuk wakaf tuan, pahalanya lain, tak sama tuan. Baru dengan tuan ni, saya nak pakai apa tuan, nak plaster bangunan. Nak plaster bangunan tuan, nak pakai simen, nak pakai pasir. Tuan, saya kata apa, fasa pertama ni saya nak pakai 200 beg. Alhamdulillah tuan, tak sampai 3 hari tuan orang hantar.
Tuan, sekarang ni tengah pakai dulu. Tuan, kalau rasa perlu lagi besok lagi tak cukup, beritahu tuan. Sebab orang tahu nilai sebutir pasir, tuan, nilai tuan apa dia? Sehabuk daripada simen tuan. Maka dia tahu pahala dia macam mana. Banyak kan tuan, sebab orang tahu kelebihan-kelebihan sebegini. Jadi tuan rahmati Allah Ta'ala, sudah pasti hidup kita tuan, kita nak 100%. Kalau berniaga pun tuan, ada orang bukan kata untung 100%, untung beratus-peratus tuan. Ada berniaga sampai 400% untung. Ada tuan yang apa? 500%. Ada yang 1000% pun ada tuan. Melampau-lampau. Kan? Projek tu buat berapa tu? Kira-kira adalah dalam 1 juta. Tapi tuan, dia up je sampai jadi 4 juta tuan. Agak berapa ribu peratus untung. Itu tak. Jadi kita tanya, baki dekat mana? 15-3% yang kita sangka tadi dah cukup, layak aku masuk syurga. Tuan, sebab tu kita mengharapkan redha Allah Ta'ala tadi saya kata tadi. Maka baki 84.7% tu tuan, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Maka berbalik-balik tuan, tengok dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 103 tuan. Al-Kahfi ada berapa ayat? 110 ayat tuan. Ayat 103. Kan Allah kata, mereka yang sangka begini sebenarnya mereka tuan dalam kerugian. Tak perlu kita nak sangka-sangka tuan. Balasan orang ini Allah sebut. Kan wa yuhsinuna sun'a tuan. Yang mereka sifatnya demikian, balasan dalam jahanam Allah bagi sebabkan dulu mereka ingkar dan mereka jadikan ayat-ayat aku, rasul-rasul sebagai ejek-ejekkan. Kalaulah tuan ni tengok baru-baru ni bila mufti wilayah persekutuan tuan membantah supaya jangan bawa masuk dan diteruskan konsert Coldplay tuan. Tapi ada orang welcome, ada orang mengalu-alukan, ada orang tuan boleh hadir, ada orang tuan orang Islam. Tapi tak kisahlah, orang Islam tuan boleh beli tiket tuan, boleh duduk sama-sama, boleh bercampur tuan dalam tu. Apakah tuan dia kata dia beriman, aku cukup semayang, aku puasa bulan Ramadan? Ini dah Allah kata, mereka jadikan ayat-ayatku, rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan. Rupanya kata Allah, balasannya aku letakkan campakkan mereka dalam neraka jahanam. Nampak? Allah Akbar, itu rahmat Allah Ta'ala. Sebenarnya banyak amal saleh kita nak buat. Daripada sekecil-kecilnya, apa dibahaskan? Contohnya aurat. Aurat. Kan aurat. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Kan kita tu tadi jangan sampai hari ini dibaluti. Kan pakai kita dengan fashion tak ada masalah, tak ada salah. Tapi kan jangan sampai kita tu tak menyalahi syariat. Tutup habis tapi ketat pakai. Lagi singkat. Tak kisah tuan fashion, asalkan tutup aurat. Tuan paling mudah. Fashion hari ni tuan banyak. Dulu lagi dahsyat kan. Mungkin zaman-zaman dulu kan 70-an, 80-an pergi orang kahwin berdiri pakai baju kebaya nyonya. Ingat tak? Pernah pakai tak? Haji Wan tak pernah pakai lah. Kau pakai pelik kan. Dipandang oleh mata-mata datang. Mata-mata buaya kan. Mata-mata buaya pandang. Wah kan. Tengok sekali selak dapat. Tuan apa dia betis. 2 kali selak sampai ke peha kan tuan. Sekali tengok tuan, astagfirullah kan. 2 kali tengok Masya Allah. Kali ketiga tengok Alhamdulillah tuan. Ini bahayanya kan. Jadi kat situ pun tuan, kita tutup aurat dah amal soleh kita. Kita makan tuan, ingat baca doa bersyukur nikmat Allah bagi, amal soleh tuan. Kita masuk tempat yang jijik namanya tuan tandas kan, kita ingat Allah baca doa pun dipanggil sebagai amal soleh itu tuan. Ikut cara kita berjual beli macam mana Rasulullah sarankan. Allah kata wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jauhkan perkara riba. Tak kira riba nasiah ke, riba al-fadlu ke tuan. Kan kita jauhkan, asalkan riba jauh.
Bergaul dengan masyarakat, tuan-tuan, jaga pergaulan kita. Batas-batas lelaki dan perempuan. Kita bekerja begitu juga kan. Saya tengah kat cikgu kat sekolah ada ramai. Saya tegur. Saya kata, cikgu pakailah elok-elok sikit kan. Tak elok ke ustaz? Tutup dah saya kata, tapi ketat. Ustaz janganlah pandang, dia kata. Habis saya punya meja guru duduk kat muka pintu tu tuan. Siap orang lalu mesti dia pandang. Saya tengok, angkat lagi tu tuan. Maknanya Amal Salih kan, saya tengok astagfirullah. Itu tuan, nampak? Jadi contoh macam mana pula pelajar yang lain. Itu kita masuk dalam hadis tuan, kita bincang hadis Imam Nawawi itu min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Tuan, kita kupaskan ikut skop dalam tuan-tuan sekolah pendidikan ni, dalam IPG, perguruan dan sebagainya. Benda yang baik, alhamdulillah tuan-tuan, kita sokong kan, buat benda-benda yang baik ya. Yang lain tuan-tuan, banyak lagi perkara-perkara lain dah untuk kita tuan-tuan letakkan Islam ini supaya tuan-tuan jadi amal salih dari sudut pemerintahan kan. Tuan-tuan, maknanya sebut politik yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja tuan-tuan, udkhulu fi silmi kafah. Kan letak Islam seluruh dalam kehidupan kita. Islam ni tak ke mana? Tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Dan akhirnya pelengkapnya kita tak kena pesan kepada benda yang benar, walaupun pahit, walaupun tuan-tuan kadang-kadang kita rasa sukar untuk ditelan. Dan dengan itulah sabar tuan-tuan menjadi pelengkap. Orang-orang beriman buat amal salih, ajak kebaikan, dan dengan sabar inilah tuan-tuan orang yang tak rugi. Mudah-mudahan 100% kan tuan-tuan kehidupan kita sepanjang hari ini ada perkara yang kita buat. Kalau tak dapat 100, dapat 70%, besok tuan-tuan dapat 80%. Tuan-tuan nak kata 100% taklah. Kalau saya kata tadi duduk kat sekolah, saya cikgu masuk angkat, tuan-tuan tengok kan ketan yang datang kan. Macam mana? Ada suruh cikgu tu tuan-tuan ni tak pakai tudung. Saya dah tegur. Kawan-kawan kata, ustaz berani tegur ni. Saya cakap yang benar kan. Kan? Dia pakai tu, alhamdulillah. Dia pakai waktu hari Jumat baca Yasin. Lepas baca Yasin dia buka balik tu kan. Saya nak buat macam mana? Penting saya dah tegur. Kan kita tak boleh nak tegur jauh-jauh. Tidak ada dalam keluarga kita. Anak kita tak semayang kan tuan. Macam mana? Kan anak kita keluar rumah tak tutup aurat. Banyak tuan perkara itu. Yang kita ingat, kita ni sebagai bapa tuan ni pergi masjid bagus tuan belajar, tapi kita abaikan. Itu tanggung jawab. Dulu tuan kita bekerja, kan kita jadi ketua, kita jadi bos. Tuan kita tengok orang bawah kita kalau tak kerja macam mana. Kita akan marah. Kalau swasta tuan boleh melibatkan potong gaji. Alam tak dapat dan sebagainya. Allah Ta'ala tuan bos majikan paling besar. Kau dah tengok ini kau tak ikut aku suruh ni kau tak buat. Kan kau malas berpanjangan apa semua. Macam mana nak dapat rahmat Allah dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah tuan cukup 8.5. Mudah-mudahan tuan kita akan dapat kebaikan daripada apa perkongsian yang datang pada malam ini insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.